Malaysia, jejak emas yang hilang. Kau nak hidup macam gelandangan kotor kat sini, di Amerika ni? Nak aku kahwinkan kau ke? Suara penghinaan yang bergema di hadapan pusat membeli belah mewah utama di Los Angeles itu serta-merta menarik perhatian ramai. Seorang wanita berambut perang yang berpakaian lengkap dengan set sukan baldu juicy couture dan bat UGG berharga $400 mengejek dan ketawa bersama rakan-rakannya sambil memandang sinis seorang lelaki warga Malaysia yang sedang duduk di bangku dan makan sandwich dari kedai serbaneka. Namun, hanya beberapa minggu kemudian, kata-kata yang sama sekali berbeza meluncur dari bibirnya di dalam sel penjara yang dingin. Kenapa? Kenapa awak ada di sini? Suara Hana bergetar tatkala melihat lelaki berkot yang muncul di hadapannya, yang kini terperangkap dalam keputusasaan memakai pakaian banduan. Hanya beberapa minggu sebelumnya, dia memanggil lelaki itu pengemis, dan kini, lelaki yang sama mungkin menjadi satu-satunya harapan terakhirnya. Jika Anda ingin tahu tentang kisah mengejutkan yang disiarkan di Los Angeles Times, sila tekan butang langganan. Beritahu kami juga di mana Anda menonton video ini di bahagian komen. Oktober 2000. Los Angeles, yang masih terkesan dengan gelembung.com yang pecah, dipenuhi dengan penganggur. Walaupun indeks Nasdaq menjunam dari 5.000 mata ke 2.000 mata, pusat membeli belah mewah Beverly Hills tetap dipenuhi dengan barangan berjenama. Orang ramai beratur panjang untuk membayar $350 untuk latte venti Starbucks dan kemeja polo Abercrombie berharga $60 laris dijual. Ekonomi mungkin goyah, tetapi perbelanjaan golongan kaya tidak pernah berhenti. Pada hari itu, di sebuah bangku berhampiran pintu masuk pusat membeli belah, seorang lelaki duduk dengan tenang. Raymond Kamaruddin, 31 tahun. Pada usia 30, dia perlahan-lahan mengoyak dan makan sandwich $2 yang dibeli dari pasar raya sambil memerhatikan orang yang lalu lalang. Dia memakai seluar kapas lama dan baju yang pudar warnanya, tetapi pandangannya lebih dalam dan tajam daripada yang dijangkakan. Kadang-kadang, dia mengangguk mendengar perbualan ahli perniagaan yang lalu atau mencuri pandang tajuk utama Wall Street Journal, menunjukkan sesuatu yang luar biasa tentang dirinya. Pada pergelangan tangan Raymond, kesan jam tangan Rolex masih kelihatan samar. Hanya setahun yang lalu, jam tangan Daytona berharga $30.000 yang menghiasi tempat itu kini telah dileburkan menjadi wang tunai di sebuah pajak gadai. Namun, dia tidak cuba menyembunyikan kesannya. Sebaliknya, ia adalah jejak yang mengingatkannya siapa dirinya dahulu. Harga saham syarikat itu jatuh lagi. Rasanya ini memang sudah penghujung. Raymond sedikit tersenyum mendengar perbualan yang samar-samar dari seorang lelaki berkot yang lalu. Dia telah menjangkakan penipuan perakaunan syarikat itu 6 bulan lalu. Bagi Raymond, yang pernah menguruskan berbilion dolar di Wall Street dan dijuluki Midas dari Orient, petanda-petanda seperti itu jelas seperti telapak tangannya. Penipuan penyembunyian hutang melalui syarikat tujuan khas, penilaian melambung bagi saluran pipe gas, penyalahgunaan kaedah perakaunan nilai pasaran, semuanya berlaku mengikut jangkaannya. Raymond teringat masa lalunya sambil makan sandwich. Hanya 2 tahun lalu, dia adalah naib presiden bahagian pelaburan Asia di Goldman Sachs. Selepas lulus cemerlang dari Universiti Malaya dalam bidang ekonomi dan menyambung pengajian MBA di Harvard Business School, dia menjejakkan kaki ke Wall Street dan segera menjadi bintang yang bersinar dalam industri pelaburan. Matanya, yang mampu mengesan permata tersembunyi di pasaran Asia mencapai tahap ketuhanan. Jika naib Presiden Raymond memilih, pasti akan menjadi kejayaan besar. Kata-kata ini sering bergema di kalangan rakan sekerjanya. Malah, syarikat semikonduktor Taiwan yang ditemuinya melambung 15 kali ganda dalam 3 tahun, dan sebuah syarikat logistik kecil di Singapura berkembang menjadi syarikat terbesar di Asia Tenggara. Kadar pulangan portfolionya melebihi 40% setahun secara purata. Dan di Wall Street, mereka memanggilnya lelaki Asia bertangan emas. Namun, semua kegemilangan itu runtuh sekelip mata pada Mac 2000. Ketika Nasdaq mencapai kemuncaknya dan mula menjunam, Raymond masih melaburkan segala-galanya dalam saham teknologi. Dia percaya pada potensi pertumbuhan syarikat.com yang tidak terbatas. Dia terus membeli saham selagi syarikat-syarikat seperti Webvan, Com, GeoCities,
dan etoys tumbang satu demi satu. Ini hanya pembetulan sementara. Revolusi internet tidak akan berhenti. Sehingga saat itu, Raymond penuh keyakinan, tetapi pasaran sepenuhnya menentang jangkaannya. Dalam sekelip mata, dana 1.5 bilion dolar yang diurusnya menyusut menjadi 300 juta dolar dan para pelabur tergesa-gesa menarik balik dana mereka. Goldman Sachs tidak lagi mampu melindunginya. Raymond, maafkan kami, tetapi sebagai sebuah syarikat, Raymond menghantar surat perletakan jawatan sebelum sempat mendengar kata-kata atasannya. Kebanggaannya tidak mengizinkan. Namun, sejak saat itu, kejatuhannya semakin pantas. Wall Street mula memanggilnya sebagai pecundang terbesar gelembung.com dan tiada syarikat pelaburan yang mahu menerimanya. Penthouse Upper East Side di Manhattan yang disewanya turut dirampas. Apabila berpindah dari apartemen mewah dengan sewa $8,000 ke bilik kecil $800 di Brooklyn, Raymond pertama kali merasai perasaan putus asa. Mercedes-Benz-nya dijual dengan harga yang murah kepada peniaga kereta terpakai dan puluhan pasang suit Armani dihantar ke kedai terpakai. Tetapi kejutan yang paling besar adalah lain. Ia adalah tatapan penuh dendam dari orang-orang yang mempercayainya dan menyerahkan wang pribadi mereka kepadanya. $1 juta yang diserahkan oleh pengerusi Yayasan Kebajikan Masyarakat untuk pembangunan masjid. $100,000 yang disimpan oleh Encik Tan, pemilik kedai runcit, untuk pendidikan anak-anaknya. $50,000 simpanan hari tua Mak Cik Leha, peniaga dobi. Semuanya lenyap sekelip mata. Encik Raymond, kenapa Encik sanggup lakukan ini? Kami percaya pada Encik. Setiap kali mendengar jeritan mereka, dada Raymond terasa seperti ditusuk keris. Kehilangan kepercayaan orang ramai lebih menyakitkan daripada kehilangan wang. Oleh sebab itu, Raymond meninggalkan New York dan menuju ke barat. Dia tidak sanggup lagi menahan tatapan orang yang dikenali. Sudah 8 bulan sejak dia tiba di Los Angeles. Pada mulanya, dia membawa resume ke sana-sini, tetapi kabar angin dari Wall Street sudah tersebar. Tiada syarikat yang mahu mempercayainya dan menyerahkan tugas penting kepadanya. Akhirnya, Raymond sepenuhnya berputus asa mencari pekerjaan dan memutuskan untuk mencari jalan lain. Setelah selesai mencari pekerjaan, Raymond berjalan ke telepon awam berhampiran. Walaupun telepon lipat Motorola sudah mula digunakan secara meluas, itu pun masih dianggap kemewahan baginya. Dia mengeluarkan beberapa keping shilling dari poketnya dan mendial nombor ibunya di Malaysia. Walaupun masih awal pagi di Malaysia kerana perbezaan waktu, ibunya sentiasa menanti panggilannya, "Mak, ini anakmu." "Ya, saya sihat." Suaranya amat lembut sepanjang perbualan pendek itu. Dia sama sekali tidak boleh memberitahu ibunya tentang realitinya. Bagaimana dia boleh memberitahu kisah dari naib Presiden Goldman Sachs menjadi muflis dalam semalam dari penthouse mewah di Manhattan ke bilik kecil? Ibunya di kampung halaman pasti masih berbangga dengannya sebagai anak yang berjaya. Macam mana kerja kat syarikat? Jangan terlalu paksa diri. Dada Raymond sebab mendengar suara bimbang ibunya. Hakikat bahawa dia masih merisaukan ibunya walaupun sudah dewasa semakin menyiksanya. Namun, dia tetap menjaga suaranya agar kedengaran ceria. "Ya, saya baik-baik saja. Projek baru juga sedang berjalan dan saya akan sampaikan berita baik tidak lama lagi." Itu adalah pembohongan, tetapi bukan pembohongan sepenuhnya. Raymond sememangnya mempunyai rancangan. Cuma dia kekurangan dana dan peluang untuk melaksanakannya. Setelah meletakkan telefon, Raymond kembali ke bangku dan meluangkan masa. Dia mempunyai jadual harian yang jelas. Pada waktu pagi, dia menelaah pelbagai akhbar ekonomi. Dan selepas makan tengah hari, dia mendengar dengan teliti perbualan ahli perniagaan yang lalu lalang di pusat membeli belah. Secara zahirnya, dia hanya membuang masa, tetapi sebenarnya itu adalah pengumpulan maklumat yang teliti. Kita tak tahu apa yang akan berlaku dengan pengumuman pendapatan suku tahunan akan datang. WorldCom pun ada masalah kabar anginnya. Sambil mendengar perbualan dua lelaki yang lalu, Raymond dengan pantas mengira di kepalanya skala penipuan perakonan WorldCom dan kesannya, serta impaknya terhadap syarikat telekomunikasi lain, semuanya berada dalam lingkungan jangkaannya. Pada waktu petang, dia menuju ke perpustakaan berhampiran dan menganalisis pasaran saham menggunakan internet percuma. Duduk di hadapan komputer lama,
Raymond menganalisis data pasaran sambil membuka laman web Yahoo Finance dan Bloomberg, seolah-olah melihat dirinya sendiri pada masa lalu. Walaupun tiada wang untuk melabur, aliran pasaran masih tergambar jelas dalam fikirannya. Tengoklah orang asing Asia yang pelik tu lagi. Raymond tidak menghiraukan gelak tawa yang kedengaran dari jauh. Dia sudah terbiasa. Tatapan yang menghakimi orang berdasarkan penampilan, pandangan penuh simpati, dan kadang-kadang penghinaan terang-terangan. Tetapi dia tahu, nilai sebenar datang dari dalam, bukan dari luar, dan dia masih mempunyai sesuatu yang mampu menggoncang dunia. Sebenarnya, Raymond sudah pun merangka beberapa rancangan. Yang pertama adalah memanfaatkan perubahan dalam pasaran hartanah. Dia sudah pun mengesan bahawa gelembung hartanah sedang terbentuk disebabkan dasar kenaikan kadar faedah oleh lembaga rizab persekutuan. Yang kedua adalah penyusunan semula pasaran tenaga. Dia melihat peluang besar selepas skandal Enron meninggalkan kekosongan besar dalam pasaran dagangan tenaga. Tetapi, rancangan yang paling penting adalah lain. Ia adalah balas dendam terhadap kuasa-kuasa yang telah membawa kemusnahannya. Penyingkirannya dari Wall Street bukanlah kegagalan pasaran yang mudah. Jelas sekali ada seseorang yang sengaja mahu menyingkirkannya, dan dalam proses itu, pelabur yang tidak bersalah turut menjadi mangsa. Raymond duduk di bangku dan mendongak ke langit. Cahaya matahari petang Los Angeles masih hangat, tetapi di dalam hatinya, tekad dingin telah tertanam. Zaman untuk mendedahkan kebenaran dan mendapatkan kembali segala yang hilang membara dalam dirinya. Apabila petang menjelang, Raymond bangun sambil membawa beg sandang lamanya. Dari belakangnya, terpancar aura keanggunan yang aneh. Walaupun pakaiannya nampak usang, belakangnya masih tegak dan langkahnya penuh keyakinan. Dia kelihatan seperti singa yang sedang bersiap untuk bangkit kembali, mengumpul kekuatan untuk hari itu tiba. Dalam perjalanan pulang ke bilik kecilnya, dia singgah di kedai serbaneka dan membeli mie segera serta susu. Cukup untuk makan malam. Hanya setahun yang lalu, dia membelanjakan $100 untuk makan tengah hari, tetapi kini dia belajar bahawa $3 sudah cukup untuk bertahan sehari. Ini adalah satu lagi pelajaran yang diajarkan oleh kemiskinan. Namun, tanpa pengetahuan Raymond, seseorang sedang memerhatikannya. Dari kafe di tingkat 2 pusat membeli belah itu, ada tatapan yang mengawasi setiap gerak-gerinya. Di Starbucks tingkat 2 pusat membeli belah, orang yang memerhatikan Raymond adalah Hannah Williams. Pada usia 27, dia adalah salah seorang wanita cantik terkemuka di kawasan itu, dengan rambut perang yang digulung sempurna, memakai set sukan baldu merah jambu juicy couture. Pauk berharga $399 di kakinya berkilauan, dan jam tangan Cartier di pergelangan tangannya menceritakan statusnya. Sebagai salah seorang waris kumpulan Williams, Hannah merasakan seolah-olah seluruh dunia berada di kakinya. Lelaki itu betul-betul menjijikkan, kan? Apa yang dia buat duduk kat situ hari-hari? Suara Hannah jelas menunjukkan rasa jijik. Rakan-rakan yang duduk di sebelahnya mengangguk dan ketawa kecil. Bagi mereka, orang seperti Raymond hanyalah penghalang yang merosakkan pemandangan. Seorang penceroboh yang tidak sesuai dengan pusat membeli belah mewah ini. Seorang pendatang yang berani melangkah ke dunia mereka. Kenapa orang macam tu ada kat sini? Pakcik pengawal keselamatan tu buat apa? Britney, rakan Hannah, berkata dengan rasa jengkel. Dia juga berasal dari golongan atasan dan tidak pernah bercampur dengan orang miskin sepanjang hidupnya. Bagi mereka, kewujudan Raymond seperti makhluk asing dari dunia lain. Hannah menghirup caramel macchiato bersaiz venti sambil terus memerhatikan Raymond. Sebenarnya, dia telah melihat Raymond beberapa kali sejak beberapa minggu lalu. Kehadirannya yang selalu duduk di tempat yang sama, makan makanan murah, membaca surat khabar, dan memerhatikan orang yang lalu lalang entah bagaimana menarik perhatiannya. Dia tertanya-tanya apa yang orang seperti itu lakukan di kawasan yang serba mahal ini. Hannah, lelaki itu memang pelik. Dia pakai baju yang sama setiap hari. Jessica, rakan yang lebih muda, berbisik sambil menuding ke arah Raymond. Tetapi Hannah tenggelam dalam pemikiran lain. Dia merasakan ada sesuatu yang aneh pada pandangan mata lelaki itu. Jelas sekali berbeza daripada penampilannya yang selekeh. Ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Pada ketika itu, telefon lipat Motorola Hannah berbunyi. Pemanggilnya adalah Brad Hunter.
anak kepada pengerusi Hunter Investment dan juga teman lelakinya. Brad, 28 tahun, adalah tipikal anak orang kaya dari pantai timur yang gemar memakai kemeja polo Abercrombie dan seluar kakis. Brad, Hannah, awak kat mana sekarang? Ada perkara penting saya nak bincang. Suara Brad mengandungi ketegangan yang luar biasa. Hannah teragak-agak seketika, tetapi kemudian memberi isyarat kepada rakan-rakannya untuk pergi dahulu. Nampaknya ada perkara penting yang ingin dibincangkan. 20 minit kemudian, Brad muncul di kafe tempat Hannah berada. Berbeza daripada kebiasaannya yang tenang, dia kelihatan sedikit cemas. Dia duduk di sebelah Hannah, melihat sekeliling, dan merendahkan suaranya. Ayah saya sedang mengusahakan satu perjanjian besar di syarikatnya. Ia berkaitan dengan syarikat ayah awak. Sambil mendengar penjelasan Brad, ekspresi Hannah semakin serius. Brad memberitahunya bahawa Hunter Investment bercadang untuk membeli sebahagian daripada kumpulan Williams. Namun, dalam proses itu, mereka memerlukan beberapa maklumat. Jadi, apa yang perlu saya lakukan? Brad teragak-agak seketika mendengar soalan Hannah. Apa yang dimintanya bukanlah mudah. Dia mahu Hannah mendapatkan akses kepada maklumat dalaman syarikat ayahnya dan membawa keluar beberapa dokumen. Ini cuma perniagaan. Ia akan membantu kedua-dua pihak, dan awak tahukan betapa pentingnya hubungan kita. Kata-kata Brad dicampur dengan tekanan halus. Ia adalah hugutan yang diselubungi cinta. Hannah menyangka dia mencintai Brad, tetapi sebenarnya dia hanya dimanfaatkan. Brad, perkara macam ni. Bukankah kita kena kahwin dulu dan dapat persetujuan kedua-dua ibu bapa? Kalau perkara ini berjaya, ayah saya pasti akan pandang tinggi keluarga awak. Brad memujuk Hannah dengan umpan perkahwinan. Bagi Hannah, yang dibesarkan dalam cinta sepanjang hidupnya, perkahwinan dengan Brad terasa seperti matlamat paling penting dalam hidupnya. Dia teragak-agak lama, tetapi akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi ia tak bahayakan. Sudah tentu tidak. Awak cuma perlu salin beberapa fail dan bawa. Tiada siapa yang akan tahu. Brad meyakinkannya, tetapi pandangannya mengandungi cahaya pengiraan. Dia sudah berhasrat untuk melibatkan Hannah sepenuhnya dalam rancangannya. Setelah selesai berbual, perasaan Hannah bercampur baur. Dia menganggapnya sebagai demi orang yang dicintai, tetapi di sudut hatinya, rasa gelisah mula bertapak. Dia memandang keluar tingkap dan melihat Raymond masih duduk di bangku. Betul-betul menjijikkan, Hannah menggumam tanpa sedar. Dia berasa lebih tidak selesa seolah-olah Raymond sedang membaca perasaannya yang gelisah. Tiba-tiba dia bangun dan meninggalkan kafe. Apabila Hannah turun ke tingkat satu pusat membeli belah, Raymond masih duduk di tempat yang sama. Dia meletakkan beg sandang lamanya di sisi dan menulis sesuatu. Hannah dan rakan-rakannya berjalan di hadapan Raymond, dan dia sengaja berkata dengan suara yang kuat, "Oh, kenapa ada pengemis kat sini? Menjijikkan." Rakan-rakannya turut ketawa mengikut, tetapi Raymond tidak pun mengangkat mukanya. Sebaliknya, dia lebih menumpukan perhatian kepada penulisannya. Sikap itu membuat Hannah semakin marah. "Hei, awak buat apa kat sini? Tempat macam ni bukan untuk awak." Suara Hannah jelas menunjukkan penghinaan. Namun Raymond tetap tidak bertindak balas. Seolah-olah dia langsung tidak mengendahkan kewujudan Hannah. "Awak tak dengar cakap saya ke?" Apabila Hannah menaikkan suara, Raymond akhirnya mengangkat mukanya. Saat mata mereka bertembung, Hannah terkesima seketika. Pandangan lelaki itu sama sekali berbeza daripada yang dia jangkakan. Ia bukan pandangan yang tunduk atau takut, tetapi sebaliknya tenang dan mendalam. "Maafkan saya. Adakah saya mengganggu?" Jawapan Raymond yang sopan itu sebaliknya membuat Hannah semakin marah. Dia merasakan seolah-olah dia menjadi orang yang tidak beradab. "Mengganggu? Kewujudan awak di sini saja sudah mengganggu. Kotor dan apa? Nak saya kahwinkan awak ke?" Orang ramai di sekeliling mula memandang ke arah mereka mendengar kata-kata penghinaan Hannah. Namun Raymond tetap tenang. Dia perlahan-lahan bangun dari tempat duduknya dan menyandang beg sandang. "Maafkan saya." Apabila Raymond pergi setelah meninggalkan sepatah kata, Hannah merasakan kekosongan yang aneh. Dia rasa seolah-olah dia tidak menang sepenuhnya. Malah, dia merasakan seolah-olah dia yang kehilangan maruah. "Hannah, saya rasa lega sangat.
Orang macam tu memang patut diajar. Rakan-rakannya bertepuk tangan, tetapi hati Hana bercampur baur. Pandangan terakhir Raymond terus berlegar di fikirannya. Dia jelas menang, jadi mengapa dia berasa begini? Malam itu, Hana secara senyap-senyap masuk ke bilik kerja ayahnya dan mula mencari fail yang diminta Brad. Ia adalah laporan prestasi suku tahunan kumpulan Williams dan rancangan pelaburan masa depan. Secara luaran, ia kelihatan seperti dokumen perniagaan biasa, tetapi ia adalah maklumat yang sangat penting untuk pesaing. Sambil menyalin fail ke dalam USB, jantung Hana berdebar kencang. Ini adalah kali pertama dia melakukan sesuatu seperti itu, jadi dia gemetar dan juga rasa bersalah kerana melakukan sesuatu yang salah. Namun, dia memujuk dirinya bahawa ini demi masa depan Brad. Hana, tiba-tiba suara ayahnya kedengaran, membuat Hana terkejut. Dia segera menyembunyikan USB dan berpura-pura tidak ada apa-apa sambil menoleh. Ayah, kenapa tak tidur lagi? Kamu pula, kenapa ada di sini? Apa yang kamu buat dalam bilik kerja pada waktu macam ni? Hana cemas melihat pandangan curiga ayahnya. Tetapi berkat latihan lakonannya, dia berjaya berbohong dengan selamba. Oh, saya perlukan bahan pengajian perniagaan untuk tugasan universiti dan ayah ada banyak buku bagus di rak buku. Ayahnya memandang Hana seketika tetapi kemudian mengangguk, tiada sebab untuk meragui anak perempuannya. Begitu, tapi jangan berjaga terlalu lewat, kesihatan lebih penting. Selepas ayahnya keluar, Hana menarik nafas lega. Nasib baik dia tidak tertangkap, tetapi jika perkara ini berterusan, ia pasti akan terbongkar suatu hari nanti. Namun, dia sudah melangkaui batas yang tidak boleh berpatah balik. Keesokan harinya, Hana berjumpa dengan Brad dan menyerahkan USB itu. Brad tersenyum puas dan mencium Hana. Terima kasih Hana, kalau perkara ini selesai, kita pasti boleh kahwin. Tetapi Hana tidak tahu. Brad merancang untuk menggunakan fail itu untuk perdagangan dalaman haram dan dia berhasrat untuk meletakkan semua kesalahan ke atas Hana. Hana yang naif, dibutakan oleh cinta, tidak menyedari bahawa dia sedang jatuh ke dalam perangkap besar. Dan pada ketika itu, dari jauh, ada satu lagi pandangan yang mengawasi seluruh situasi ini. Ia adalah Raymond, lelaki yang dihina oleh Hana sehari sebelumnya. Matanya mengandungi cahaya aneh apabila dia secara kebetulan menyaksikan adegan ini. 3 minggu berlalu sejak Hana menyerahkan USB kepada Brad. Sepanjang tempoh itu, Hana menjalani kehidupan seperti biasa. Setiap pagi dia menghadiri kelas yoga, pada sebelah petang dia membeli belah dengan rakan-rakan, dan pada waktu malam dia makan malam di restoran mewah bersama Brad. Semuanya kelihatan sempurna. Namun, tanpa pengetahuannya, di dalam kegelapan, jaringan penyiasatan besar sedang diperketatkan. Penyiasat Suruhanjaya, Sekuriti dan Bursa, SH, telah menjejaki corak transaksi mencurigakan Hunter Investment sejak beberapa bulan lalu. Penyiasatan oleh pihak berkuasa kewangan semakin diperketatkan selepas skandal Enron dan WorldCom. Terutama sekali, transaksi saham mencurigakan yang berlaku sejurus sebelum penggabungan dan pengambilalihan berskala besar semuanya dipantau rapi. Bukti jelas penggunaan maklumat dalaman telah ditemui dalam transaksi berkaitan kumpulan Williams. Laporan Ketua Pasukan Penyiasat menyenaraikan bukti konkret. Transaksi yang dijalankan oleh Brad berdasarkan maklumat yang diterima daripada Hana dan jejak digital yang ditinggalkan dalam proses itu, semuanya telah dijejaki dengan sempurna. Pagi itu, Hana juga pergi ke spa mewah Beverly Hills seperti biasa. Sambil menerima urutan seluruh badan, dia merancang perjalanan ke Napa Valley bersama Brad minggu hadapan. Brad telah memberi isyarat bahawa dia akan melamar secara rasmi di sana. Hana sudah pun memilih gaun perkahwinan di kepalanya. Anda nampak sangat bahagia, Puan. Wajah Anda sangat ceria. Hana tersenyum mendengar kata-kata tukang urut. Dia sememangnya bahagia. Berkahwin dengan lelaki yang dicintai dan perniagaan ayahnya juga berjalan lancar. Semuanya berjalan seperti yang diimpikannya. Selepas meninggalkan spa, Hana menuju ke Rodeo Drive untuk berjumpa dengan rakan-rakannya. Hari ini mereka akan melihat gaun baru di butik Vera Wang. Mungkin dia boleh memakainya untuk perkahwinannya. Hana berasa gembira sambil memandu Ferrari convertible dan memasang musik. Namun, sebaik tiba di tempat letak kereta pusat membeli belah, dunia Hana runtuh sepenuhnya.
3 SUV hitam mengepung keretanya dan beberapa lelaki berkot keluar serentak. Lencana FBI berkilauan di dada masing-masing. Adakah anda Cik Hannah Williams? Suara penyiasat itu dingin dan tegas. Hannah seketika tidak dapat memahami apa yang berlaku. Ia seperti adegan dalam filem. Ya, saya. Tapi ada apa? Kami menahan Anda atas dakwaan melanggar Akta Bursa Sekuriti. Anda mempunyai hak untuk berdiam diri. Ketika penyiasat membaca amaran Miranda, kepala Hannah menjadi kosong. Penahanan, Akta Bursa Sekuriti, dia sama sekali tidak faham apa yang sedang berlaku. Pembeli belah di sekeliling mula mengeluarkan telefon bimbit untuk mengambil gambar, dan Hannah pertama kali merasai ketakutan sebenar. Tunggu sebentar, ini pasti salah faham. Apa yang saya dah buat? Penyiasat tetap tenang mendengar jeritan Hannah. Mereka dengan tenang menggari dan membawa Hannah ke dalam SUV. Perkara terakhir yang dilihat Hannah adalah banyak tatapan yang memandangnya dan kilauan lampu flash. Dibawa ke pejabat FBI Los Angeles, Hannah ditinggalkan bersendirian di bilik soal siasat yang dingin. Hanya ada meja dan kerusi logam di bawah cahaya lampu pendar fluor dan cermin di dinding. Dia cuba menelepon Brad dengan tangan yang menggeletar, tetapi telefon bimbitnya sudah dirampas. Tolong jelaskan apa semua ini. Hannah menjerit sambil mengetuk pintu, tetapi tiada siapa yang menjawab. Masa terus berlalu tanpa makna. Hannah tidak peduli lagi bahawa set sukan juisi couture-nya berkedut. Dia tidak pernah diperlakukan sebegitu sepanjang hidupnya. 2 jam kemudian, barulah penyiasat masuk. Dia meletakkan file table di atas meja dan memandang Hannah. Cik Williams, kami telah mengesahkan bahawa bulan lepas anda mendapatkan maklumat sulit syarikat ayah anda tanpa kebenaran dan menyerahkannya kepada pihak ketiga. Dahi Hannah berpeluh mendengar kata-kata penyiasat itu. Ini bermakna hubungannya dengan Brad telah terbongkar. Itu cuma. Dan keuntungan haram kira-kira $8 juta telah dijana daripada perdagangan dalaman yang menggunakan maklumat itu. Ini adalah penipuan sekuriti yang jelas. Hannah terkejut mendengar angka $8 juta. Dia tidak tahu bahawa file yang diserahkannya kepada Brad telah digunakan dalam transaksi sebesar itu. Dia hanya menyangka ia adalah perkongsian maklumat perniagaan biasa. Saya tak tahu apa-apa. Brad Hunter cuma minta dokumen. Encik Brad Hunter sudah bekerja sama dengan kami. Dan dia menyatakan bahawa semua tanggungjawab terletak pada anda. Pada saat itu, dunia Hannah runtuh. Dia menyedari bahawa Brad telah mengkhianatinya. Lelaki yang berkata dia mencintainya dan mahu berkahwin dengannya telah menjatuhkannya ke dalam perangkap dan meletakkan semua kesalahan ke atasnya. Tak mungkin, Brad cintakan saya. Walaupun jeritan putus asa Hannah, penyiasat tidak menunjukkan sebarang emosi. Dia mengeluarkan dokumen lain dan terus menjelaskan. Encik Hunter mendakwa bahawa anda yang terlebih dahulu menawarkan transaksi itu. Dan sebahagian besar keuntungan juga telah dipindahkan ke akaun luar negara anda. Akaun luar negara? Hannah tidak pernah membuka akaun seperti itu. Tetapi Brad cukup mampu untuk membuat akaun palsu atas namanya sendiri. Dia kini menyedari bahawa semuanya adalah perangkap yang dirancang dengan teliti. Sekarang, anda perlu membuat pilihan, Cik Williams. Adakah anda bersedia untuk bekerja sama? Atau adakah anda akan menanggung semua tanggungjawab sendirian? Suara dingin penyiasat bergema di bilik soal siasat. Hannah pertama kali menyedari betapa naifnya dia. Dan juga hakikat bahawa dia telah dipergunakan sepenuhnya oleh Brad. Malam itu, Hannah menghabiskan malam pertamanya di sel penjara yang dingin. Pakaian banduan berwarna oranye yang dipakainya menggantikan juicy couture menceritakan realitinya yang menyedihkan. Dia tidak percaya bahawa dia, yang hanya beberapa jam sebelumnya mengimpikan perkahwinan, kini menjadi seorang penjenayah. Ayah. Hannah pertama kali terfikir tentang ayahnya. Betapa kecewanya ayahnya mendengar berita ini. Apakah kesan yang akan menimpa kumpulan Williams? Hakikat bahawa semuanya adalah kerana kebodohannya sendiri membebani dadanya. Di luar, media sudah pun riuh rendah. Tajuk utama, waris keluarga terkemuka ditahan, atas dakwaan perdagangan dalaman menghiasi muka depan semua akhbar. Bersama gambar Hannah, berita kejatuhan harga saham kumpulan Williams turut disiarkan. Namun, tanpa pengetahuan Hannah,
Seseorang sedang memerhatikan situasinya dengan teliti. Ia adalah Raymond. Lelaki yang baru-baru ini dihina habis-habisan olehnya. Dia membaca artikel akhbar itu dengan ekspresi yang rumit. Adakah ini peluang untuk balas dendam? Atau adakah ini masa untuk menegakkan keadilan? 4 hari berlalu sejak Hannah ditahan. Di sel penjara dingin di pusat penahanan Los Angeles County, dia cuba menerima realiti. Perasaan putus asa yang tidak pernah dialami sepanjang hidupnya membebani dirinya. Pakaian banduan berwarna oranye adalah garis pemisah yang kejam antara masa lalunya yang gemilang dan keadaannya yang suram sekarang. Keadaan di dalam pusat penahanan jauh lebih teruk daripada yang Hannah bayangkan. Dinding berbau busuk dan lantai konkrit yang dingin, serta suara jeritan banduan lain yang kedengaran dari sebalik jeruji besi. Semua ini terasa seperti neraka baginya. Dia, yang hanya beberapa hari lalu tidur di atas cadar sutera dan selimut kapas Mesir. Malam pertama, Hannah tidak dapat tidur walau sesaat. Katil yang keras dan selimut nipis tidak dapat menahan kesejukan, dan yang paling penting, pengkhianatan Brad terus berlegar di fikirannya. Bagaimana lelaki yang mengucapkan cinta itu boleh menjualnya? Bagaimana lelaki yang mengajaknya memilih cincin perkahwinan sudah merancang untuk menjatuhkannya ke dalam perangkap? Permohonan lawatan telah diterima. Hannah melompat terkejut mendengar suara pengawal penjara. Harapan bahawa ayahnya mungkin datang menyelinap masuk. Atau mungkin Brad akan datang dan mengatakan semuanya hanya salah faham. Namun, orang yang muncul di bilik lawatan sama sekali berbeza daripada yang dijangkakan. Ia adalah ketua pasukan undang-undang kumpulan Williams, peguam John Parker yang biasanya bertindak sebagai orang kanan ayahnya. Saat melihat ekspresi dinginnya, Hannah merasakan firasat terburuk. Cik Hannah, saya datang untuk menyampaikan pesanan Tuan Pengerusi. Suara peguam Parker tidak lagi mengandungi kehangatan seperti biasa. Seolah-olah dia bercakap dengan orang yang tidak dikenali sama sekali. Apa yang ayah kata? Peguam Parker teragak-agak seketika mendengar soalan Hannah yang bergetar. Tetapi dia segera membuka mulut dengan ekspresi tenang. Tuan Pengerusi telah memutuskan untuk memutuskan semua hubungan dengan Cik Hannah buat sementara waktu. Dan beliau telah menyatakan akan memulakan prosedur pelucutan hak warisan. Pada saat kata-kata itu terucap, dunia Hannah runtuh sekali lagi. Hakikat bahawa ayahnya sendiri telah meninggalkannya merobek hatinya. Ayah, betul ke ayah cakap macam tu? Saya nak jumpa ayah dan jelaskan. Tuan Pengerusi kini berada di hospital. Kejutan daripada kejadian ini telah menyebabkan masalah jantung. Kepala Hannah berpusing. Dia menyedari bahawa kebodohannya telah membahayakan kesihatan ayahnya. Harga saham kumpulan Williams sudah pun separuh dan reputasi keluarga yang dibina selama berpuluh tahun telah runtuh dalam semalam. Dan beliau juga minta saya serahkan ini. Parker menyerahkan sampul surat yang mengandungi kad kredit dan kad bank Hannah. Semuanya telah dibekukan. Hannah kini tidak mempunyai wang untuk melantik peguam atau membayar wang jaminan. Sebaik-baiknya anda memohon peguam bela awam. Lawatan itu berakhir bersama nasihat dingin Parker. Hannah kembali ke selnya dan duduk di lantai. Realiti bahawa dia kini benar-benar bersendirian semakin menghimpitnya. Malam itu, Hannah pertama kali merenung masa lalunya. Sepanjang hidupnya yang mewah, dia telah mengabaikan dan memandang rendah orang lain. Satu persatu perkara itu terlintas di fikirannya. Terutama sekali, kata-kata yang diucapkannya kepada lelaki warga Malaysia di pusat membeli belah beberapa hari lalu terus berlegar di kepalanya. Kotor dan apa? Nak saya kawinkan awak ke? Dia kini menyedari betapa sombong dan kejamnya dia pada masa itu. Lelaki itu juga pasti keluarga penting bagi seseorang, seorang individu dengan impian dan harapan. Tetapi bagi Hannah, dia hanya kelihatan seperti makhluk yang lebih rendah darinya. Pada hari kedua, Hannah mendapat peluang untuk menggunakan telefon awam di pusat penahanan. Tetapi dia keliru siapa yang patut dihubunginya. Rakan-rakannya sudah terputus hubungan. Brad adalah pengkhianat dan ayahnya terbaring di hospital. Akhirnya, Hannah menelefon Jennifer, rakan sebilik zaman universiti. Namun, suara Jennifer yang menjawab panggilan itu dingin. Hannah, awak telefon dari mana sekarang? Jenny, saya betul-betul susah sekarang. Boleh tolong saya?
Senyap seketika, kemudian jawaban Jennifer kedengaran. Hannah, maaf, tapi saya pun sibuk dengan kerja saya. Dan sejujurnya, apa yang awak buat betul-betul mengecewakan. Panggilan itu berakhir begitu saja. Hannah meletakkan gagang telepon sambil tersenyum pahit. Dia menyadari betapa palsunya semua hubungan yang mengelilinginya selama ini. Pada masa yang sama, di sebuah perpustakaan kecil di Los Angeles, Raymond membaca artikel akhbar dengan teliti. Dia membaca setiap artikel berkaitan berita penahanan Hannah, dan dia turut mengumpul maklumat tentang Brad Hunter dan Hunter Investment. Mata Raymond mengandungi cahaya aneh. Dia berbelah bahagi sama ada ini peluang untuk balas dendam atau masa untuk menegakkan keadilan. Mengingatkan penghinaan yang dilakukan Hannah terhadapnya, dia merasakan melihat kejatuhannya sudah cukup memuaskan. Tetapi ada sesuatu yang tidak kena. Raymond menganalisis kejadian itu berdasarkan pengalamannya sendiri. Melihat struktur perdagangan dalaman, aliran wang, dan corak tingkah laku Brad secara menyeluruh, kemungkinan besar Hannah hanya dimanfaatkan. Sudah tentu, ada kesilapan yang jelas dalam tindakannya, tetapi ada penjahat sebenar yang lain. Hunter Investment, Raymond menggumamkan nama itu. Sebenarnya, dia sudah lama mengetahui tentang keluarga Hunter. Mereka adalah salah satu kuasa yang bermain di belakang tabir ketika kejatuhannya. Pada masa itu, tiada bukti konkret untuk bertindak, tetapi kali ini, dia mungkin boleh mendedahkan segala-galanya. Raymond duduk di hadapan komputer perpustakaan dan mencari rekod transaksi Hunter Investment yang lalu. Dia menggunakan rangkaian orang dalamnya dalam industri keuangan untuk mengumpul maklumat sulit juga. Dalam proses itu, satu persatu fakta mengejutkan muncul. Hunter Investment telah memangsakan berpuluh-puluh syarikat selama 10 tahun lalu. Mereka berulang kali menggunakan kaedah membeli atau mengugut orang dalam untuk mendapatkan maklumat dan kemudian menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan haram. Hannah hanyalah mangsa terbaru mereka. Ini cukup untuk membalikkan keadaan, Raymond menggumam sendiri. Dengan menggunakan kepakaran dan pengalamannya, dia boleh menyelamatkan Hannah dan pada masa yang sama mendedahkan jenayah sebenar keluarga Hunter. Tetapi masalahnya adalah motivasi. Mengapa dia perlu membantu wanita yang menghinanya itu? Raymond teringat pertemuan dengan Hannah beberapa hari lalu. Sikap sombong dan kata-kata penghinaannya masih segar di telinganya. Tetapi pada masa yang sama, dia juga teringat pandangan matanya. Walaupun kelihatan sombong, di sebalik itu terdapat kesepian dan kegelisahan. Seorang kanak-kanak yang mempunyai segalanya sejak kecil, tetapi tidak pernah menerima cinta sejati. Raymond menganalisis situasi Hannah secara objektif. Dibesarkan dalam perlindungan ibu bapa, dia mungkin tidak berpeluang untuk mengetahui dunia sebenar, dan fakta bahawa dia sepenuhnya ditipu oleh oportunis seperti Brad adalah, dalam satu segi, perkara biasa. Raymond merenung masa lalunya sendiri. Apabila dia berjaya di Wall Street, dia merasakan dia tidak jauh berbeza daripada Hannah. Dia pernah mengabaikan orang lain kerana wang dan kuasa, dan kesombongan itu akhirnya membawa kepada kejatuhannya sendiri. Balas dendam dan keadilan, di mana garis pemisahnya? Raymond tenggelam dalam perdebatan mendalam. Jika dia membiarkan Hannah, dia akan menjadi kambing hitam Brad dan menghabiskan masa yang lama di penjara. Tetapi jika dia membantunya, bukan sahaja penjahat sebenar boleh dihukum, malah dia sendiri boleh melengkapkan balas dendamnya. Malam itu, Raymond berfikir lama di bilik kecilnya. Di luar tingkap, papan tanda neon Los Angeles berkilauan, tetapi hatinya masih bercampur baur. Namun, menjelang subuh, dia akhirnya membuat keputusan untuk menyelamatkan Hannah Williams. Bukan kerana balas dendam atau simpati, tetapi untuk menegakkan keadilan. Seminggu berlalu sejak Hannah ditahan. Rutin harian di pusat penahanan Los Angeles County adalah pelajaran realiti yang kejam baginya. Bangun pada pukul 5 pagi setiap hari, lantai simen yang sejuk dan keras, serta kata-kata kesat dan tatapan mengancam dari banduan lain, semuanya terasa seperti neraka baginya, yang sepanjang hidupnya hanya terbiasa dengan sutera dan kemewahan. Bilik perjumpaan peguam di pusat penahanan sentiasa dipenuhi dengan perbualan yang penuh putus asa. Hannah juga mengalami kekecewaan daripada pertemuan pertamanya dengan peguam bela awam. Peguam muda yang terbeban dengan kerja yang terlalu banyak itu
hanya meneliti kes Hana secara sambil lewa dan memberikan nasihat yang realistik. Sejujurnya, ini kes yang sukar untuk dimenangi. Buktinya terlalu jelas. Hana mula kehilangan harapan terakhirnya mendengar penilaian dingin peguam bela awam itu. Jika Brad telah mengkhianatinya dan semua tanggungjawab diletakkan ke atasnya dan peguam pun berputus asa, maka tiada apa-apa lagi yang tinggal padanya. Tepat pada masa itu, pintu bilik perjumpaan di pusat penahanan terbuka dan seorang individu yang tidak dijangka muncul. Hana pada mulanya tidak tahu siapa dia. Suit Armani yang dibuat khas dengan sempurna, tali leher Hermes, dan kasut buatan tangan dari Itali, semuanya adalah yang terbaik. Tetapi saat dia melihat wajah lelaki itu dengan lebih dekat, jantung Hana terasa seperti terhenti. "Kenapa awak ada di sini?" Suara Hana bergetar, tetapi Raymond tersenyum tenang. Tiada lagi jejak penampilannya yang selekeh di bangku pusat membeli belah seminggu lalu. Kini dia kelihatan seperti orang yang sama sekali berbeza. "Raymond Kamarudin, saya akan menguruskan pembelaan Anda mulai sekarang." Saat Raymond menghulurkan kad namanya, Hana mengalami kejutan yang lebih besar. Pada kad nama itu tertulis Raymond Kamarudin, Harvard Law School, peguam New York. Lelaki yang dia panggil pengemis itu adalah seorang peguam lulusan Harvard. Apa jenaka ini? Raymond duduk di kerusi dengan tenang mendengar reaksi cemas Hana. Dia kemudian meletakkan longgokan dokumen tebal di atas meja dan mula menjelaskan, "Ini bukan jenaka. Saya memang mempunyai kelayakan sebagai peguam dan saya telah memutuskan untuk mengambil kes Anda." Hana keliru mendengar kata-kata Raymond. Mengapa lelaki yang menghinanya itu mahu membantunya? Lagipun, peguam lulusan Harvard pasti mengenakan bayaran yang tinggi. Tapi saya tak ada wang untuk bayar yuran peguam. Ayah saya dah bekukan semua akaun. Kita bincang pasal wang kemudian. Sekarang, keutamaan adalah untuk keluarkan awak dari sini. Hana terkesima mendengar kata-kata Raymond yang tegas. Tetapi dia terdesak, jadi dia memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. Raymond membuka dokumen-dokumen itu dan mula menganalisis kes itu secara serius. Wajah Hana semakin bertukar menjadi terkejut mendengar penjelasan profesionalnya. Lelaki ini bukan peguam biasa. Dia memahami selok-belok industri keuangan dan mekanisme perdagangan dalaman. Melihat bukti yang dikemukakan oleh pendakwa raya, jelas ada bahagian yang dimanipulasi. Terutama sekali, dokumen berkaitan akaun luar negara itu mencurigakan. Raymond menunjuk satu persatu dokumen sambil menyatakan masalahnya. Keupayaan analisisnya berada pada tahap pakar. Hana kini mula menyimpan harapan. "Betul ke awak boleh tolong saya?" "Sudah tentu. Tapi ada syarat." Hana berasa tegang mendengar kata-kata Raymond. "Syarat apa?" "Anda perlu mengikut semua arahan saya mulai sekarang. Dan Anda perlu menceritakan segala yang Anda tahu tentang Brad Hunter dan ayahnya dengan jujur." Hana teragak-agak seketika. Berkata tentang Brad masih menyakitkan baginya. Tetapi dia kini tahu bagaimana Brad telah mempergunakannya, jadi dia akhirnya mengangguk. "Baiklah, saya akan ceritakan semuanya." Sejak hari itu, Raymond mula menjalankan siasatannya secara serius. Pada waktu siang, dia meneliti dokumen di pejabat pendakwa raya dan mahkamah, dan pada waktu malam, dia berjumpa dengan Hana untuk mengesahkan fakta kes secara terperinci. Memerhatikan proses persediaan Raymond yang teliti, Hana semakin berasa selamat. Raymond mula-mula membongkar rekod lampau Brad. Dia menjejaki satu persatu transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Hunter Investment selama beberapa tahun terakhir. Dalam proses itu, fakta mengejutkan terbongkar. Brad telah menggunakan kaedah seperti ini sebelum ini. Dia mendekati wanita dari golongan atasan, menggunakan cinta untuk mendapatkan maklumat sulit, dan apabila masalah timbul, dia akan meletakkan semua tanggung jawab ke atas mereka. Hana adalah mangsa kelimanya. Apa jadi dengan semua wanita ini? Raymond menunjukkan ekspresi pahit mendengar soalan Hana. Kebanyakan daripada mereka berakhir dengan penyelesaian di luar mahkamah. Keluarga mereka membayar yuran peguam yang mahal untuk menutup skandal itu secara senyap. Saat mendengar kata-kata itu, seluruh tubuh Hana bergetar marah. Dia sekali lagi menyedari betapa licik dan jahatnya Brad. Raymond juga menjejaki bagaimana akaun luar negara Hana dicipta.
Dia menemui bukti bahawa Brad telah menggunakan maklumat peribadi Hannah untuk membuat dokumen palsu dan membuka akaun atas namanya. Ini cukup untuk membalikkan keadaan. Hannah tersenyum sungguh-sungguh. Buat kali pertama, mendengar kata-kata yakin Raymond. Tetapi pada masa yang sama, satu persoalan timbul. Tapi, saya betul-betul ingin tahu, siapa sebenarnya awak? Kenapa awak tolong saya? Raymond diam seketika mendengar soalan Hannah. Dia memandang keluar tingkap dan perlahan-lahan membuka mulut. Saya pernah bekerja di Wall Street. Saya adalah naib presiden di Goldman Sachs. Hannah terkejut sekali lagi mendengar kata-kata itu. Goldman Sachs adalah salah satu bank pelaburan terkemuka di Wall Street. Tapi saya kehilangan segala-galanya apabila gelembung.com pecah pada tahun 2000. Dan di belakang itu ada ayah, teman lelaki awak. Hannah tercungap-cungap mendengar kata-kata Raymond. Mustahil ayah Brad berkaitan dengan kejatuhan Raymond. Hunter Senior pada masa itu menggunakan segala cara untuk menjatuhkan dana Asia yang saya uruskan. Dia menyebarkan maklumat palsu dan membeli pelabur untuk menarik balik dana mereka. Sambil mendengar penjelasan Raymond, Hannah merasakan semua kepingan puzzle kini bersatu. Jadi, sebab itulah Raymond ingin membantunya. Untuk balas dendam. Jadi, saya cuma alat balas dendam ke? Raymond menggelengkan kepala mendengar soalan Hannah yang cemas. Pada mulanya, saya berniat begitu. Tetapi sekarang berbeza. Anda adalah mangsa keluarga Hunter. Sama seperti saya, Anda adalah orang yang hidupnya hancur kerana ketamakan mereka. Hannah berasa lega mendengar kata-kata jujur Raymond. Dan pada masa yang sama, dia juga berasa bersalah. Dia telah menghinanya begitu teruk, namun dia membantunya. Saya betul-betul minta maaf. Kata-kata yang saya ucapkan pada masa itu. Tak mengapa. Apa yang penting sekarang adalah masa depan. Raymond menerima permohonan maaf Hannah dengan tenang. Namun, di dalam hatinya, perasaan bercampur baur melintas. 2 hari kemudian, Raymond akhirnya menemui bukti yang menentukan. Penyiasatan bank yang membuktikan bahawa penerima sebenar keuntungan daripada transaksi yang dilakukan Brad menggunakan Hannah adalah orang lain. Ia adalah bukti jelas bahawa semua wang telah mengalir ke akaun rahsia keluarga Hunter. Sekarang tiba masa untuk menyerang balas. Mata Raymond penuh keyakinan. Balas dendam yang telah dipersiapkan lama akhirnya akan bermula. Tetapi ia bukan sekadar balas dendam peribadi, ia juga adalah menegakkan keadilan. Hannah kini sepenuhnya memahami bahawa Raymond bukan peguam biasa. Dia adalah seorang pakar yang mengetahui selok-belok dunia kewangan lebih daripada sesiapa. Dan pada masa yang sama, dia juga adalah mangsa seperti dirinya. Dan yang paling penting, dia adalah seorang yang tahu apa itu keadilan sejati. Bilik Mahkamah Persekutuan Los Angeles dipenuhi ketegangan. Hari itu adalah hari perbicaraan Hannah Williams bermula. Media sudah awal-awal menyediakan tajuk utama yang sensasi seperti kejatuhan waris keluarga terkemuka dan tempat duduk penonton dipenuhi dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Semua orang menerima kesalahan Hannah sebagai fakta. Dari pihak pendakwa raya, peguam persekutuan veteran, Michael Roberts, muncul. Dia mempunyai rekod kejayaan mendakwa kes Enron dan WorldCom. Media sudah pun menjangkakan kemenangannya. Kisah tentang golongan elit, seperti Hannah menerima hukuman undang-undang adalah bahan yang sempurna untuk meredakan kemarahan orang ramai. Namun, saat melihat Raymond muncul sebagai peguam bela, suasana mahkamah berubah secara halus. Dengan sut biru gelap yang disarung sempurna dan postur yang penuh keyakinan sambil menyusun dokumen, penampilannya tidak jauh berbeza daripada rakan kongsi firma undang-undang terkemuka. Jelas sekali dia bukan individu biasa. Peguam bela, sila perkenalkan diri Anda. Raymond bangun menjawab permintaan hakim. Raymond Kamarudin, lulusan Harvard Law School, dan mempunyai lesen peguam New York. Pengenalan singkat tetapi berwibawa itu menyebabkan penonton berbisik-bisik. Hakikat bahawa seorang peguam lulusan Harvard mengambil kes seperti itu sendiri sudah mengejutkan. Peguam Roberts tersenyum yakin dan membacakan dakwaan. Bukti-bukti yang mengesahkan kesalahan Hannah kelihatan begitu sempurna. Keterangan Brad, rekod transaksi akaun luar negara, dan juga dokumen sulit yang dibawa keluar sendiri oleh Hannah semuanya menunjukkan dia bersalah. Tertuduh,
Hannah Williams membocorkan maklumat sulit syarikat ayahnya demi keuntungan pribadi. Ini adalah tindakan penipuan sekuriti yang jelas. Hujah Peguam Roberts yang logik dan teratur memukau penonton. Namun Raymond tidak panik sedikit pun. Sebaliknya, dia tenang membuat catatan sambil menganalisis hujah pihak lawan. Brad berdiri di kandang saksi sebagai saksi pertama pihak pendakwa raya. Dia bersaksi mengikut skrip yang telah disediakan dengan sempurna. Bahawa Hannah yang terlebih dahulu mencadangkan transaksi itu dan memimpin semua perancangan, lakonan Brad sangat semula jadi. Seolah-olah dia adalah mangsa sebenar. Hannah mulanya cadang nak jual maklumat syarikat ayahnya. Hannah mengepal penumbuknya marah mendengar keterangan Brad. Tetapi Raymond tetap tenang. Dia memerhatikan Brad dengan tajam sambil menunggu peluang untuk menyangkal. Akhirnya tiba masa Raymond untuk soal balas. Dia perlahan-lahan bangun dan memandang Brad. Pada saat itu, udara di mahkamah dipenuhi ketegangan. Encik Hunter, bila anda mula menjalinkan hubungan dengan tertuduh? Kira-kira Desember tahun lepas. Jadi, anda menjalinkan hubungan selama kira-kira 10 bulan, bukan? Adakah anda pernah membincangkan perkahwinan sepanjang tempoh itu? Brad teragak-agak seketika. Dia tidak tahu ke mana arah soalan ini. Ya, ada. Raymond mengangguk dan melemparkan soalan seterusnya. Menarik. Ngomong-ngomong, Encik Hunter, tahukah anda apa persamaan antara wanita-wanita yang anda dekati dalam 3 tahun terakhir? Peguam Roberts melompat. Bantahan, soalan tidak relevan. Namun, hakim menggelengkan kepala. Nampaknya ada relevansi. Sila teruskan. Raymond tersenyum, mengeluarkan dokumen, dan berpaling ke arah penonton sambil berkata, mereka semua adalah waris syarikat besar. Dan kesemua mereka didakwa atas dakwaan pembocoran maklumat sulit selepas menjalin hubungan dengan Encik Hunter. Mahkamah mula gempar. Wajah Brad menjadi pucat. Raymond terus mengemukakan bukti-bukti yang mengejutkan. Taktik serupa yang dilakukan Brad pada masa lalu dan fakta bahawa setiap kali dia meletakkan semua kesalahan ke atas wanita-wanita itu, mahkamah semakin berada dalam kawalan Raymond. Dan ini adalah bukti yang menentukan. Yang dipaparkan oleh Raymond di skrin besar adalah rekod transaksi bank. Bukti jelas bahawa wang yang masuk ke akaun luar negara atas nama Hannah sebenarnya mengalir ke akaun rahsia keluarga Hunter. Tertuduh tidak mengambil walau 1 sen pun. Semua wang telah diselewengkan oleh keluarga Hunter. Saat bukti ini didedahkan, mahkamah sepenuhnya terbalik. Brad panik dan cuba bangun dari kandang saksi, tetapi dia terhuyung hayang. Wajah Peguam Roberts juga pucat. Raymond tidak berhenti di situ. Dia mempunyai rancangan yang lebih besar. Yang Mulia Hakim, mangsa sebenar dalam kes ini adalah Hannah Williams. Dia hanya dipergunakan atas nama cinta. Hujah penutup Raymond menguasai seluruh mahkamah. Logiknya sempurna dan buktinya jelas. Tiada lagi ruang untuk keraguan. Hakim segera mengeluarkan waran tangkap untuk Brad Hunter dan membatalkan semua dakwaan terhadap Hannah. Tertuduh, Hannah Williams dilepaskan dengan serta-merta. Bilik mahkamah dipenuhi tepukan dan sorakan. Saat putusan hakim diumumkan, Hannah memandang Raymond dengan ekspresi tidak percaya. Dia benar-benar bebas, tetapi ada kejutan yang lebih besar. Melihat Brad digari keluar dari mahkamah, Hannah merasakan perasaan yang bercampur baur. Hakikat bahawa orang yang pernah dicintai telah mempergunakannya dengan begitu kejam masih menyakitkan. Dah habis ke? Raymond menggeleng kepala mendengar soalan Hannah. Ini baru permulaan, ada penjahat sebenar yang lain. Mata Raymond mengandungi rancangan yang lebih besar. Brad hanyalah ikan kecil. Ikan besar sebenar adalah Hunter Senior. Malam itu, semua berita dipenuhi dengan kes ini. Tajuk utama waris keluarga terkemuka didakwa, anak pengerusi ditahan menghiasi semua stesen televisyen. Namun, Hannah sendiri berada dalam keadaan emosi yang rumit. Dia telah mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi dia juga kehilangan banyak perkara. Hubungannya dengan ayah, persahabatan dengan rakan-rakan, dan yang paling penting, dirinya yang naif. Semuanya telah berubah kerana kejadian ini. Awak tak menyesal ke? Raymond diam seketika apabila Hannah bertanya. Balas dendam baru bermula. Tapi anda sudah bebas. Itu sudah cukup. Dalam kata-kata Raymond, terkandung makna yang mendalam.
Dia telah menyelamatkan Hannah, tetapi tujuan sebenar dia adalah lain. Dan untuk tujuan itu, dia masih mempunyai jalan yang panjang untuk ditempuh. 3 hari selepas Brad ditangkap, seluruh Los Angeles dikejutkan dengan berita sensasi. FBI menyerbu ibu pejabat Hunter Investment. Serbuan yang bermula pada pukul 6 pagi itu berterusan sehingga petang, dan berpuluh-puluh kotak dokumen dibawa keluar dengan trak. Tirai operasi penipuan kewangan terbesar di Wall Street akan dibuka. Raymond memerhatikan seluruh situasi ini dengan tenang. Bukti-bukti yang dikumpulnya selama beberapa bulan terakhir telah diserahkan kepada FBI. Ia adalah fail sempurna yang mengandungi semua jenayah yang dilakukan oleh keluarga Hunter selama 15 tahun terakhir. Perdagangan dalaman, manipulasi syarikat, penipuan pelabur, malah rasuah. Semuanya direkodkan secara terperinci. Di kediaman Hunter Senior, mesyuarat tergempar sedang diadakan. Hunter Senior, yang sepanjang hidupnya penuh keyakinan, kali ini panik. Penangkapan anaknya, Brad, sudah mengejutkan, tetapi masalah yang lebih besar adalah FBI mula membongkar jenayah masa lalunya. Siapa sebenarnya yang kumpul semua maklumat ini? Hunter Senior menjerit kepada peguam dan penasihatnya. Tetapi tiada siapa yang dapat memberikan jawapan yang jelas. Jarang sekali ada orang yang mampu menghasilkan bahan penyiasatan yang begitu berjaya dan sistematik. Ia mestilah seseorang yang mengetahui secara terperinci hal ehwal dalaman industri kewangan dan pada masa yang sama memahami prosedur undang-undang dengan sempurna. Raymond tersenyum sambil membaca akhbar di sebuah hotel di Beverly Hills. Berita serbuan Hunter Investment menghiasi muka depan. Semua yang telah dirancang selama ini telah dilaksanakan dengan sempurna. Namun, ini hanyalah permulaan. Hannah tinggal di hotel, menghabiskan masa dalam kekeliruan. Walaupun secara undang-undang dia bebas, dia masih tidak dapat menghubungi ayahnya dan semua akaunnya dibekukan. Yang paling penting, proses menyadari betapa naifnya dia adalah menyakitkan. Dia membaca akhbar yang diberikan Raymond dan memerhatikan kejatuhan keluarga Hunter. Perasaan bercampur baur melintas mendengar berita bahawa ayah Brad turut disiasat oleh FBI. Di satu pihak, ada kepuasan, tetapi di pihak lain, semuanya terasa bergerak terlalu cepat sehingga membuatnya pening. 2 hari kemudian, bom yang lebih besar meletup. Hunter Senior ditahan secara mengejut. Dia didakwa atas penipuan sekuriti secara terancang dan pengubahan wang haram. FBI mengumumkan bahawa mereka telah menemui dana haram sebanyak $2 bilion dari akaun rahsia yang diuruskannya. Keseluruhan skop jenayah kewangan terancang yang berterusan selama 30 tahun telah terbongkar. Taklimat pegawai FBI mengejutkan dunia kewangan. Terbongkar bahawa keluarga Hunter bukan sekadar melakukan perdagangan dalaman tetapi mengendalikan organisasi jenayah besar. Mangsa mereka mencecah ratusan orang dan skala kerugian adalah puluhan bilion dolar. Raymond memerhatikan seluruh proses ini dengan tenang dan berasa puas hati di dalam hatinya. Kerana Hunter Senior kini merasakan kesakitan dan keputusasaan yang sama yang dialaminya ketika kejatuhannya. Namun, dia juga tahu bahawa ini bukan sekadar balas dendam peribadi. Ia adalah proses di mana ramai mangsa menemui keadilan. Adegan penangkapan Hunter Senior disiarkan secara langsung di semua saluran televisyen. Imejnya, yang sepanjang hidupnya menikmati kuasa dan kekayaan, kini digari dan berjalan dengan kepala tunduk, adalah simbolik. Ramai orang berasa lega melihat adegan ini. Di pejabat pengerusi kumpulan Williams, ayah Hannah menonton televisyen dengan perasaan yang rumit. Dia mendengar berita bahawa anak perempuannya telah dibebaskan tanpa bersalah, tetapi dia masih tidak menghubunginya. Kebanggaan dan rasa bersalah bercampur baur. Tuan pengerusi, Cik Hannah telah dibuktikan sepenuhnya tidak bersalah. Pengerusi Williams menghela nafas panjang mendengar laporan setiausaha. Dia menyedari betapa cepatnya dia meninggalkan anak perempuannya. Namun, luka itu sudah dalam. Hannah menunggu panggilan ayahnya di bilik hotel. Masalah undang-undang telah diselesaikan, tetapi hubungan keluarga masih renggang. Yang paling penting, dia memerlukan masa untuk merenungkan kenifaan dan kesombongannya. Raymond akhirnya memutuskan sudah tiba masanya untuk mendedahkan identiti sebenarnya kepada dunia. Dia menawarkan temu bual eksklusif kepada media utama.
Sudah tiba masanya untuk memberitahu siapa sebenarnya watak utama yang mendedahkan jenayah keluarga Hunter. Nama saya Raymond Kamarudin, bekas naib Presiden Goldman Sachs dan mangsa langsung jenayah keluarga Hunter. Temu bual Raymond mengejutkan semua media. Identiti pemberi maklumat yang selama ini samar-samar telah terbongkar. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahawa dia juga mengendalikan pembelaan Hannah. Saya bermula untuk balas dendam, tetapi saya ingin mengakhirinya dengan menegakkan keadilan. Ramai orang tersentuh dengan kata-kata Raymond. Dia menerima pujian kerana telah melangkaui dendam pribadi dan menegakkan keadilan sosial. Kejatuhan keluarga Hunter bukan sekadar kemusnahan sebuah keluarga. Ramai ahli politik dan ahli perniagaan yang korup yang bersekutu dengan mereka turut disiasat satu demi satu. Seperti domino, tindak balas berantai berlaku. Brett mendengar berita penangkapan ayahnya di penjara dan sepenuhnya putus asa. Sepanjang hidupnya, dia bergantung pada kuasa ayahnya, tetapi semuanya runtuh sekelip mata. Pada saat itu, barulah dia menyedari betapa ramai orang yang telah disakitinya, tetapi sudah terlambat. Hannah menonton temu bual Raymond dan merasakan perasaan baru. Dia mengetahui bahawa lelaki yang menyelamatkannya bukan sekadar peguam, tetapi seorang wira sejati yang berjuang menentang keluarga Hunter. Pada masa yang sama, dia juga menyedari betapa bodohnya dia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada peguam Raymond Kamarudin. Hannah juga mengadakan sidang akhbar dan secara rasmi memohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Terutama sekali, dia memohon maaf dari hati atas apa yang diucapkannya kepadanya pada masa lalu. Raymond menonton permohonan maaf Hannah di televisyen dengan perasaan yang rumit. Balas dendam telah selesai, tetapi dia telah belajar banyak perkara dalam proses itu. Bahawa kemaafan lebih kuat daripada kebencian dan keadilan lebih besar daripada balas dendam. Hunter Investment akhirnya muflis dan semua asetnya digunakan untuk membayar pampasan kepada mangsa. Raymond juga berjaya mendapatkan kembali wang pelabur yang hilang. Yang paling penting, dia mendapat peluang untuk memohon maaf kepada mereka dari hati. Apabila semua kejadian ini berakhir, Raymond mendapat pelajaran terbesar dalam hidupnya. Ia adalah kesedaran bahawa kemenangan sejati bukanlah dengan menjatuhkan lawan, tetapi dengan membetulkan yang salah. Dan Hannah, individu yang ditemuinya dalam proses itu, juga merupakan peluang pembelajaran yang berharga baginya. 2 bulan berlalu sejak kejatuhan keluarga Hunter selesai sepenuhnya. Los Angeles secara beransur-ansur kembali tenang dan kejadian ini direkodkan sebagai contoh penegakan keadilan yang akan kekal lama dalam sejarah industri kewangan. Namun, permulaan baru menanti watak utama kisah ini. Raymond sekali lagi berada di titik perubahan dalam hidupnya. Balas dendam telah selesai dan keadilan telah ditegakkan. Apa yang tinggal baginya kini adalah untuk mencari impian sebenarnya. Semua wang pelabur yang dikembalikan dari keluarga Hunter telah dipulangkan kepada pemilik asalnya dan ucapan terima kasih yang ikhlas yang diterimanya dalam proses itu menghangatkan hatinya. Encik Raymond, terima kasih banyak. Kerana Anda, keluarga kami dapat bangkit semula. Ketika menerima ucapan sebak daripada pengerusi Yayasan Kebajikan Masyarakat, Raymond merasakan kepuasan sejati. Dia telah mendapatkan kembali nilai-nilai berharga yang tidak dapat dibeli dengan wang. Hannah menghabiskan beberapa bulan terakhir merenung dirinya. Hubungannya dengan ayah masih belum pulih sepenuhnya, tetapi mereka secara beransur-ansur membuka hati masing-masing. Yang paling penting, dia menyedari betapa istimewanya dia sepanjang hidupnya dan dia berusaha untuk mengubahnya. Di pejabat pengerusi kumpulan Williams, pertemuan berhati-hati antara ayah dan anak perempuan itu berlaku. Setelah beberapa bulan tidak bertemu, ada rasa janggal dan bersalah di antara mereka. Namun, cinta yang mereka miliki untuk satu sama lain tidak berubah. Ayah, saya betul-betul silap. Saya sangat bodoh. Air mata pengerusi Williams mengalir mendengar permohonan maaf ikhlas Hannah. Kerana dia dapat merasakan bahawa anak perempuannya telah benar-benar matang melalui ujian yang dialaminya. Ayah pun minta maaf. Ayah tak dapat berada di sisi kamu ketika kamu paling susah. Perdamaian antara ayah dan anak perempuan itu memberikan kesan yang senyap tetapi mendalam.
Ia adalah saat yang menunjukkan bahawa kadang-kadang ujian boleh menjadikan seseorang lebih kuat dan mengeratkan hubungan. Hannah kini bekerja sebagai pelatih di syarikat ayahnya, belajar perniagaan dengan betul. Dia tidak lagi menerima keistimewaan seperti dahulu dan bermula dengan syarat yang sama seperti pekerja lain. Pada mulanya sukar, tetapi dia secara beransur-ansur menemui keseronokan dalam pekerjaan. Cik Hannah, laporan hari ini memang bagus. Setiap kali menerima pengiktirafan daripada rakan sekerja, Hannah merasakan kepuasan sejati. Dia pertama kali tahu betapa membanggakannya diiktiraf bukan kerana wang atau status, tetapi kerana kemampuannya sendiri. Raymond memulakan cabaran baru. Dia memutuskan untuk menubuhkan sebuah organisasi, bukan keuntungan, yang menyediakan perkhidmatan undang-undang untuk golongan yang kurang bernasib baik. Dia ingin menyumbangkan kepakaran dan pengalamannya kepada masyarakat. Terutama sekali, dia menumpukan perhatian kepada membantu mangsa penipuan kewangan. Dunia kewangan yang adil. Slogan yang dikemukakan, Raymond mendapat sokongan ramai orang. Peguam yang berhati mulia dan pakar kewangan menyertai organisasinya sebagai sukarelawan. Walaupun pendapatannya jauh lebih rendah daripada yang diperolehnya di Wall Street, dia lebih bahagia berbanding sebelumnya. Pada suatu petang musim luruh yang hangat, Raymond dan Hannah secara tidak sengaja bertembung di pusat membeli belah Beverly Hills yang terkenal itu, di tempat yang sama di mana semuanya bermula. Kedua-duanya teringat hari itu dan menunjukkan ekspresi yang rumit. Saya betul-betul minta maaf pada masa itu. Saya terlalu sombong. Hannah sekali lagi memohon maaf dari hati. Walaupun penghinaan pada hari itu akhirnya menjadi titik permulaan penyelamatannya, dia masih berasa amat bersalah. Tak mengapa. Sebaliknya, saya berterima kasih kerana Anda hidup saya dapat menemui arah baru. Hannah berasa lega mendengar jawapan hangat Raymond. Dan pada masa yang sama, dia merasakan rasa hormat. Personaliti Raymond yang mampu memaafkan dan malah berterima kasih kepada orang yang menghinanya sungguh luar biasa. Jika Anda tidak keberatan, boleh saya menjadi sukarelawan di organisasi Anda? Saya juga ingin melakukan sesuatu yang bermakna. Raymond terkejut seketika mendengar cadangan Hannah, tetapi dia segera tersenyum dan mengangguk. Sudah tentu. Pengalaman Anda juga akan menjadi bantuan besar kepada mangsa lain. Maka, kedua-duanya mengatasi luka masa lalu dan menjadi rakan kongsi baru. Satu perubahan yang menakjubkan di mana musuh menjadi rakan dan penghinaan menjadi pencetus pertumbuhan. Beberapa bulan kemudian, Pusat Perundangan Raymond telah mantap sebagai sebuah institusi penting yang tidak dapat dipisahkan daripada komuniti setempat. Hannah bekerja di sana, memberi nasihat dan membantu mangsa penipuan kewangan dan menemui makna baru dalam hidup. Ia adalah kehidupan yang sama sekali berbeza daripada kehidupan mewah masa lalu, tetapi jauh lebih memuaskan. Brad akan menjalani hukuman penjara yang lama, dan Hunter Senior juga akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Namun, semua mangsa jenayah mereka dapat menerima pampasan yang sewajarnya. Keadilan mungkin lambat, tetapi akhirnya ditegakkan. Kumpulan Williams pula mengambil kejadian ini sebagai pengajaran dan mengamalkan pengurusan yang lebih telus dan beretika. Ayah Hannah memperbaiki struktur tadbir urus syarikat dengan menjadikan ujian yang dilalui anaknya sebagai pengajaran. Dan Hannah sedang bersiap sedia untuk mengambil alih syarikat suatu hari nanti dan menjadikannya syarikat yang lebih baik. Pada suatu petang, Raymond duduk bersendirian di bangku pusat membeli belah tempat dia pertama kali bertemu Hannah. Kali ini, dia tidak memakai pakaian lama, tetapi sut yang kemas dan minum kopi panas dan bukannya sandwich dari kedai serbaneka. Semuanya telah berubah, tetapi tempat itu masih mempunyai makna istimewa baginya. Semuanya berkaitan, Raymond menggumam sendiri. Jika tiada penghinaan dari Hannah, dia mungkin akan terus merosot. Tetapi penghinaan itu membangkitkan kemarahan, kemarahan membawa kepada dendam, dan dendam akhirnya berubah menjadi penegakan keadilan. Dan dalam proses itu, dia dapat menemukan dirinya yang sebenar. Hannah juga, jika tiada pengkhianatan dari Brad, dia mungkin akan hidup dalam keistimewaan sepanjang hidupnya. Tetapi melalui ujian, dia benar-benar dapat membesar dan kini menjalani kehidupan yang bermakna dengan membantu orang lain. Kadang-kadang,
luka terbesar dalam hidup boleh menjadi titik permulaan berkat terbesar. Pada saat penghinaan itu, Raymond dan Hannah pasti tidak dapat membayangkan apakah kesudahan yang menanti mereka. Namun, mereka berdua berjaya mengatasi ujian masing-masing, menjadi insan yang lebih baik, dan memulakan hidup baru. Kini, di suatu tempat di Los Angeles, Raymond sedang berjuang demi keadilan, dan Hannah sedang mempelajari apa itu kejayaan sejati. Dan kisah mereka menjadi pengajaran kepada ramai orang, menunjukkan apa itu kemaafan, pertumbuhan, dan keadilan sejati. Kadang-kadang kita juga tergoda untuk menghakimi atau mengabaikan seseorang secara sembarangan. Tetapi jika kita mengingati kisah ini, kita akan menyadari betapa berbahayanya menilai orang berdasarkan penampilan, dan juga bahawa nilai sebenar bukanlah pada wang atau status, tetapi pada kemanusiaan dan rasa keadilan. Kisah Raymond dan Hannah berakhir di sini, tetapi kisah kita semua berterusan. Bagaimana Anda melayan orang yang Anda temui hari ini, dan pilihan apa yang Anda buat, semuanya adalah peranan Anda. Kerana satu kebaikan kecil boleh mengubah hidup seseorang, dan satu pengabaian kecil boleh membawa hasil yang tidak dijangka. Terima kasih kerana menonton video panjang ini hari ini. Jika Anda menulis fight di komen, ia akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk membuat kandungan setiap hari. Terima kasih.